Oleh demikian, sempena sambutan Hari Pekerja 2023, Perdana Menteri dalam sambutannya pada pagi ini menyampaikan ucapan dan menekankan beberapa isu antaranya berkenaan dengan gaji, automasi dan digitalisasi. Dan untuk kita menilai lebih lanjut berkenaan dengan gesaan dan desakan daripada Perdana Menteri untuk membawa pasaran kerja kita ke alaf baharu dan taraf baharu, ketika ini bersama kita dalam talian Profesor Balakrishnan Parasuraman, pakar manusia daripada Universiti Malaysia Kelantan UMK. Profesor, terima kasih bersama kita untuk waktu ini dan kita mulakan dahulu dengan perkara-perkara yang disebut oleh Perdana Menteri itu. Soal pertama berkenaan dengan gaji. Sejauh mana ia optimis bahawa harus ada kenaikan berkenaan dengan gaji pekerja dalam negara kita ini, Prof? Okay, terima kasih Puan. Selamat Hari Pekerja kepada rakyat Malaysia. Pertama kali saya rasa satu gesaan yang baik daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana kita dapati bahawa tiba masa untuk melihat semula gaji di sektor swasta dan sektor awam lah, terutama sekali sektor awam yang sudah lama ketinggalan dalam penilaian semula gaji untuk pekerja-pekerja sektor awam, terutama sekali grade yang bawah lah dan juga beberapa grade yang kita rasa dalam B40 dan M40 lah. Dan saya juga sangat gembira lah sebab dalam pasca COVID-19 ini kita mendapati ekonomi kita dalam keadaan agak perlahan tapi dengan ada kestabilan politik yang ada sama dengan Perdana Menteri kita baru. Beliau telah menjalinkan hubungan baik dengan banyak negara di luar dan juga hubungan baik dengan pihak majikan dan pekerja lah, terutama sekali Satuan Kerja. Kalau kita tengok Satuan Malaysian Trading Congress MTUC dan juga KPEX lah, kedua-dua ni sangat penting. Jadi berdasarkan kepada kalau gaji negara lah dari bawah, di mana kita juga ada jawatan kuasa teknik gaji negara dipengerusikan oleh Amat Bahagia dan Anwar Halilah dan barisan expert, di mana kami setiap 2 tahun kita akan menilai gaji di peringkat bawah lah. Sekali gaji minimum B40 dan kita akan buat kajian gaji minimum dan juga kita akan pergi seluruh Malaysia. Kita akan buat satu mendekati dengan pihak majikan dan pekerja dan juga pekerja individu kesatuan majikan satuan pekerja. Dan lepas tu dapat input tu, baru kita dapat dengan input kajian kita dan kita akan memperalusi berdasarkan kepada banyak variable lah. Kita ambil kira misalnya PJK, poverty index line dan juga kos sara hidup, productivity dan sebagainya lah. Semua elemen tu diambil kira untuk melihat satu angka yang kita akan berikan kepada MPGN dan MPGN akan bawa ke kabinet untuk perbincangan semulanya. Itu dalam sektor swasta, tapi kita juga perlu melihat gaji M40 lah. Dikatakan M40 pun dah hampir sama dengan B40 sekarang. Mereka pun mengalami dalam keadaan agak susah juga yang selalunya dekat kawasan bandar lah, di mana saya rasa kedua-dua jurang gaji ini perlu dilihat semula lah. Tapi banding dengan sektor awam ni, awam ni ialah kerajaan adalah majikan yang terbesar, di mana majikan perlu sebagai kerajaan perlu juga mengadakan rundingan yang semasa kepada KPEX. Tapi saya cadangkan mungkin seperti juga dalam Majlis Penilaian Gaji Negara, boleh juga mohon bantuan MPGN untuk menilai semula gaji di sektor awam. Tapi jawatankuasa itu mesti diwakili oleh pihak majikan pekerja dan juga pakar-pakar ekonomi sosial, sumber manusia dan sebagainya lah, untuk memberi satu kajian mendalam supaya kita boleh persembahkan kepada kerajaan sebagai majikan terbesar. Maka kita lihat. Jadi nampak sekarang dari setiap warga pekerja mengharapkan sesuatu. Tapi di samping itu, saya rasa kenaikan gaji juga mesti diiringi dengan kos sara hidup. Perlu ada kawalan harga barang-barang yang utama lah, yang selalu kita selalu bangkitkan, walaupun ada beberapa jawatankuasa, kementerian berkenaan mesti mematuhi lah dengan apa yang ada dalam harga barang. Dalam itu kita juga melihat kepada kebajikan pekerja jugalah, dari segi insurans, dari segi tempat tinggal pekerja sama ada swasta dan awam. Perlu juga lihat dan kerajaan memang ada seperti KOLA dan sebagainya lah. Oleh bagaimanapun perlu juga melihat aspek-aspek kebajikan seseorang pekerja itu penting. Dan juga saya sangat
bangga jugalah dengan melihat beberapa perubahan dilakukan dalam bidang-bidang lain. Di samping itu kenaikan gaji lah. Seperti contohnya baru ni kerajaan bagi kelonggaran membayar tol untuk perayaan, dan juga mereka telah mulakan satu menu makanan ramah dan sebagainya tu. Ini akan mengurangkan beban, tetapi saya melihat lagi besarlah program-program yang lebih besar, terus sekali infrastruktur Itu jelas yang berkenaan masih dengan kita penentuan berkenaan dengan gaji dan seterusnya berkenaan dengan aspek kebajikan pekerja secara menyeluruh. Tetapi kita harus bersifat adil dengan realiti, walaupun kita berusaha untuk meningkatkan gaji mereka yang berada di grade bawah dan juga pekerja-pekerja yang menghabiskan tenaga buruh secara fizikal untuk melaksanakan kerja dan menyumbang produktiviti kepada negara. Tapi masa depan, Prof, ialah digitalisasi dan automasi. Kerja-kerja itu akan dialihkan dan akan disambut oleh robot dan juga teknologi baharu. Jadi adakah adil untuk meningkatkan gaji pekerjaan-pekerjaan yang pada masa hadapan akan hilang dan lenyap selepas ini? Bukankah boleh wajar untuk ditumpukan kepada gaji-gaji pekerja mahir dalam negara, Prof? Ya, saya rasa perkara ini bukan baru. Automasi dan juga digitalisation ini sudah pun bermula beberapa tahun yang dululah. Tetapi sekarang mereka telah katakan lebih terperinci, lebih dihalusi supaya automation pun boleh mengurangkan kos majikan. Di samping itu ada beberapa pekerjaan yang baru akan hilang dan juga akan diwujudkanlah seperti kerja-kerja yang berdasarkan kepada IT, digitalization yang berdasarkan kepada automation. Dan kita dapati beberapa sektor seperti sektor perbankan, sektor restoran, sektor perkhidmatan terus sekali telah pun kita nampak ada ciri-ciri AI, artificial intelligence yang ada kaitan dengan digitalization sudah pun nampak sudah ada di dalam sektor-sektor berkenaan. Dan kalau lebih nampak ialah perbankan, di mana tellers, pekerja-pekerja depan yang barisan depan tu semakin hari semakin mereka tak berperanan lagi, kerana semuanya telah diambil alih oleh AI, di mana kita pada masa sekarang transaksi semua kita akan buat dalam sistem perbankan di mana-mana saja. Dan semakin hari semakin kita nampak perkara ini sangat dia. Tapi macam mana pun sektor perbankan pun dan juga kesatuan kerja seperti NUBE mesti bincang lebih detail dan kena melihat bagaimanakah kedudukan pekerja-pekerja yang secara fizikal ini apabila automation telah diambil alih, di mana kita letakkan. Itu satu sektor yang saya rasa boleh nampak perbankan sangat-sangat nampak digitalisation sangat penting. Dan sektor kedua ialah sektor pendidikan. Sekarang sektor pendidikan pun bukan satu sektor yang kita nampak macam sektor dia pun menjana pendapatan, terutama sekali sektor universiti swasta yang telah wujud, di mana digitalisation telah pun digunakan selepas COVID-19, ternampak online teaching and banyak lagi lah, di mana banyak negara telah menjalankan pendidikan online secara jarak jauh melalui online. Mereka boleh belajar di duduk rumah dan sebagainya. Dari juga sektor media dan lagi banyak kerja-kerja yang baru akan diwujudkan, seperti kerja macam cyber di mana setiap hari kita nampak ada scammer dan sebagainya. Jadi ada pekerjaan baru berkenaan dengan cyber. Jadi digitalisation juga sekarang diperbincangkan di sektor perdagangan. Adakah perlu kita gunakan sebab kita berdepan dengan pekerja luar negara yang semakin hari semakin susah kita dapat pekerja, dan ini akan memberi bantukan ekonomi negara secara am. Tapi macam mana pun cara pakar-pakar saintis dan juga dalam bidang mechanical sebenarnya kena lihat mulalah macam mana mekanisme kita boleh gunakan. Tetapi sektor macam construction dan sebagainya ni masih lagi kita gunakan pekerja manual dan perlu diteruskan. Mungkin sektor pembersihan pun walaupun sekarang banyak dilakukan oleh pekerja-pekerja asing, mungkin sektor cleaning pun boleh gunakan AI, artificial intelligence, iaitu mungkin tidak perlu menggunakan lagi manusia dan boleh gunakan mesin dan sebagainya. Jadi nampak beberapa sektor sudah pun ada tanda-tanda digitalisation digunakan, dan 4.0 IR ini
akan lebih rancak dalam masa 2-3 tahun akan datang. Jadi semua pihak, tuan sekali, pihak kerajaan dengan di bawah banyak kementerian-kementerian yang ada perlu lihat semula. Even media boleh nampak banyak sudah ke arah digitalisation. Dan di situ juga wujud banyak pekerjaan secara individu. Jadi itu satu, dan kita lihat kalau Encik Irfan tengok yang apa ni yang Grab dan sebagainya tu itu lagi gig ekonomi lagi sekarang merancak lagi. Itu satu pun sebahagian daripada digitalisation, iaitu gunakan komputer dan sebagainya melalui mobile phone dan sebagainya untuk menjana pendapatan. Jadi saya nampak Prof, beberapa Krishnan perkara ini berkongsi perlu berkenaan dengan dilibatkan. masa depan buruh dalam negara, seperti mana Prof nyatakan sebentar tadi bahawa isu soal gaji ini akan dibincangkan, dan Perdana Menteri juga menyatakan komitmen bahawa paling setidak-tidaknya pada bulan depan Kabinet akan bincangkan berkenaan dengan pelaksanaan isu gaji minima, dan Prof nyatakan soal beralihan ke arah digitalisasi otomasi itu harus dilaksanakan dengan segera. Terima kasih sekali lagi Prof Balakrishnan Parasuraman, pakar sumber manusia UMK, berkongsi berkenaan dengan ucapan Perdana Menteri sempena Hari Pekerja untuk hari ini.